ada. Ataupun sekarang 1,500 saja, Bang. Ya. Saya ini sudah 2 kali beli yang kali kedua ini pun terbakar juga. Ya. Baik. Apa boleh Tak tuh? tahan baik. Kenapa boleh? Tak tahu lah yang kedua ini saya Jadi- beli second hand juga. Oh. Terbakar juga. Kalau tidak tahan panas. Jadi Datin confirm ah? Biasa lagi. Bila? 24 nih. Enggak, 23, 4 hari saya di Sarawak. Oh, okey dapat. Maksudnya yang penting kita ada program setiap minggu tu. Ya. Jadi kita bergilir lah. Begitu. Aku pergi Sarawak 4 hari. Lamanya. Okey, dapat. Ya. Dapat. Marah. Datin enjoy dulu. Yang penting Datin tahu kita ada program bersama pengendali makanan di kelas-kelas yo. pengendali makanan. Itu pengusaha catering tu. Ini apa? Roti. Ya. Betul. Itu ngambos sebab kan kalau macam peniaga nih, usahawan nih, kebanyakan mana ada takakul dorang, simpanan dorang pun tak ada, kedai BSP pun tak ada. Ya, jadi kalau kan ini slot sebagai keuangan- IPF lah. Ya, kalau slot keuangan masuk memang sesuai. Ya. Yalah, ngam lah tu. Jadi sekarang ni yang saya tahu ada 2 kelas sekolah pengendali makanan ni saya boleh masuk. Oh. Terbaik tu. Macam tu. Jadi Power ni ya, okey tu. kita tak ada apa bilang agreement apa, tapi oleh kerana boleh bicara kita, dia kasih Ya. 15 hingga setengah jam cakap lah. Ya. Macam tu. Slot sejak bah. Slot saya. Banyak Jadi yang ibu-ibu penting tunggal Datin, lagi kan? iya. Yang penting Datin, okey, kita kasihan. Pasal kalau saya sendiri, bukan tak boleh lah. Ya. Takut saya tak ada di Tawau. Ya. Kan? Bagi macam backup tu. lah. Cari makan sama-sama, bukan backup. Cari makan sama-sama. Ya. Commission pun boleh bagi. Oh. Kan, Bang? Commission dalam situ kan Kalau kita boleh bagi, bah, dalam boleh bagi. boleh bagi share. Ya. Ah, Dapat 5. Kalau kau bagi tok, kau ambil 3. Pakcik mu dapat 2. Kongsi rezeki. Kunci rezeki kan? Kongsi rezeki. Ya. Betul. Daripada ada aktiviti malu juga kita sama orang KL ini. Ya, Pak. Ya, kalau ya adalah kita dapat, kurang-kurangnya kawan aja kita dapat. Ya. Ya. Sila tu. Pasal kalau saya tengok si Datin ni, kalau sudah turun dengan lepas mandi bunganya, layu bah orang. Tapi kan bos bolehkah bos setiap bulan bos tahu? Boleh apa? Bolehkah bos setiap tahu? Tak dengar. Bolehkah bos turun setiap bulan di Tawau? Ikut bajet. Yalah, contohlah kan kalau macam kita kan ada projek besar, mungkin kalau macam kami ada projek-projek slot-slot ni mungkin kami boleh turun. Okey, tapi kalau ada projek kami besar, bos yang turun. Maksudnya kalau macam bos boleh turun setiap bulan, kami boleh arrange time bos turun tu. Kami boleh arrange kami punya macam begini, aktiviti begini yang besar-besar kami cari. Jadi macam kami grup di Tawau ni, kalau kami tidak berjalan sendiri, sekurang-kurangnya aktiviti kami tu, kami semua dapat dapat case bersama. Jadi kami ada maksudnya ada rasa seronok lah, so kita kerja secara grouping gitu Pak. Iya. Okey lah tu. Itu dibincangkan kemudian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita yang hari itu yang saya tidak sempat lagi present lagi berkenaan dengan satu tools ni yang boleh membantu lah dan banyak impact dia untuk supaya orang tu lebih mengerti dan faham tentang takaful tu lebih jelas. Sebab dipikirkan sebelum ni banyak orang fikir mau simpan tabung haji, simpan koperasi, ASB kan, dan lebih umumnya orang selalu simpan di bank lah. Tapi dengan adanya satu tools lagi ni, selain daripada tools-tools yang lain yang kita kongsikan sebelum ni, selama ni, seperti piramid, seperti lagi perbezaan perbelanjaan dan juga gaji dan lain-lain tu, sebenarnya kita boleh selitkan lagi satu perkara ni, satu keratan ni, satu benda yang kita print, iaitulah tentang perbandingan manfaat simpanan di antara di institusi-institusi kewangan di Malaysia lah, yang biasanya secara umumnya
secara yang pastinya orang akan ada simpanan dalam bank kan. Dan yang kedua, secara umum juga banyak orang juga akan menyimpan di tabung haji. Koperasi ni kadang-kadang lah, koperasi ni jarang lah kita dengar. Kalau macam di Sabah ni kurang lah. Tapi di Semenanjung ni banyak orang-orang yang koperasi Felda misalnya, koperasi-koperasi taman perumahan, koperasi-koperasi apa lagi, itu benda biasa, ataupun koperasi-koperasi syarikat-syarikat kelapa sawit misalnya. Itu banyak yang di Sabah dan saya jarang-jarang lah dengar. Tapi di sini Semenanjung ni koperasi ni banyak. Sesuai kita meletakkan satu pilihan, ada satu lagi orang simpan duit ni di koperasi. Dia invest lah. Yang kedua, investment yang selalu orang buat juga di ASB. ASB ni yang cukup sinonim lah dengan orang Bumiputera ataupun orang Melayu kita ni akan simpan duit selain simpan di tabung haji. Kenapa? Atas dasar dividennya tu banyak dan lumayan pun dalam 6 ke 7% setahun tu kira bolehlah cukup-cukup makan. Di samping duit tu boleh beranak sendirilah. Maknanya kita simpan 1,000, tahun depannya dapatlah 100 bunganya. Itu 10%. Kita ambil round figure lah. Tahun kedua dia akan dapat menjadi 2,000 menjadi 1,020, 1,200 macam itulah. Tahun ketiga akan menjadi satu tahun dapat 100 kalau simpan 1,000. Ini yang umumnya masyarakat kita akan faham. Memang baguslah kalau dia menyimpan setiap bulan begitu kan. Sebab ada satu masa dia pun boleh juga anggapannya ini sebagai simpanan pencen dia juga. Simpanan pencen yang boleh disimpan untuk customer ataupun klien kita ni lebih ada masa depan. Sama ada untuk pendidikan untuk anak ataupun juga mungkin untuk diri dia sendiri di hari dia tua kan. Jadi antara kewujudan kita ni sebagai seorang ejen ataupun seorang dai, seorang pejuang tarakul ni, kita kena bagi tahu jugalah adanya satu lagi platform untuk kita menyimpan di satu tempat yang sama juga peranan dia yang lain. Maknanya kita ada satu disiplin, ada satu semangat, ada satu macam komitmen untuk kita menabung. Selain membuat tabungan-tabungan tempat lain seperti di bank, tabung haji, koperasi, ASB dan juga tempat-tempat yang lain lah. Jadi di sini kita datang, katakan kepada customer, kita jumpa hari ini adalah untuk memberi satu lagi alternatif kawan kita ni, sahabat kita ni, prospek kita ni untuk membuat simpanan yang lebih ada benefitnya, yang kita jangan terlepas pandang. Sebab benda ni bagi kita, kalau kita bincangkan tentang piramid kewangan sebelum ni, minggu lepas yang kita bincang, yang kita ceritakan, dari segi prioritinya sebenarnya terletak pada perlindungan ni tadi, selain daripada tabungan-tabungan yang ini. Kenapa kita selama ini dari segi mentality, mindset kita ni fikir simpan di bank tabung haji ni ada yang terbaik. Kenapa? Sebab kita telah diajar terlebih awal yang itu. Tapi hakikatnya melalui perancangan kewangan, melalui financial planning, keutamaan tadi tu adalah di bawah piramid tu apa dia kan. Nanti kita buka baliklah kitab piramid tadi tu kan. So yang dibincangkan di sini adalah keperluan tadi. Selain daripada selama ini kita telah ditalkin kan, ataupun ditarbiahkan, simpan duit tabung haji, songkorongnya kita boleh pergi haji, macam tu kan. Baguslah tu kan, bagus tu dipandu haji kan. So di sini kita bagi dia pilihan juga. Salah satunya adalah membuat satu reserve kewangan, ataupun income protection, ataupun sebagai satu hibah misalnya kita boleh sebut, melalui simpan di takaful kan. Apa yang kita dapat? Inilah perbincangan ataupun dan juga perbandingan yang kita kena bagi customer ni faham dan kita selongkar supaya rahsia ni terbongkar untuk dia lebih faham. Sebab kalau selama ini dia menyimpan tabung haji, koperasi, ASB, dia tidak sedar pun ada satu simpanan ni sebenarnya lebih menarik dan lebih kebabun lebih menjadi datang. Sebab sepanjang 20 tahun ni anything can be happen. Ini yang kita mau cerita sama dia, supaya kesedaran itu baguslah kita menyimpan duit, tapi kita perlu juga ada satu alternatif yang menarik supaya customer ni sedar.
Kalau saya tidak ambil ini, rugi saya menyimpan di tabung haji. Rugi kalau saya selama ini simpan di bank semata-mata. Jadi kena sedikit membuat satu satu cara lain yang boleh memberi manfaat lebih banyak. So cerita pasal tabung haji ni ataupun Zuris Takaful ni adalah bercerita pasal tabungan simpanan ni. Yes, semua ada. Nampak? Tabung haji yes ada, bank ada, koperasi ada, ASB ada. Bercerita pasal keuntungan dan pelaburan. Yes, betul. Inilah antara tujuan kita menyimpan takaful. Kenapa? Sebab kita ingin mengharapkan pulangan dia, dan juga mungkin ada dapat faedah ataupun dividen ataupun bonus yang kita akan terima, macam tabung haji dan juga ASB tadi. Okey, kita bercerita pasal seandainya berlaku penyakit kritikal. Inilah kita sekarang ni tengah masuk jarum lah, masuk gear supaya membangkitkan kesedarannya untuk dia lebih sedar tentang seandainya perjalanan 20 tahun yang akan datang ni, garantikah kita sehat selama itu? Persoalannya, sebab pada umur 45, umur 50, umur 65, pada tempoh masa inilah sebenarnya waktu-waktu yang kritikal, dan akan wujudnya banyak penyakit kritikal. Nampak? Penyakit kritikal satu hal, dia datang pula secara grup, secara package, secara combo macam KFC. Bukan setakat tinggi darah yang dia akan terima, mungkin juga akan datangnya kencing manis, mungkin juga akan dapat sakit buah pinggang misalnya pada ketika itu. Nampak tak? Dulu kita tidak pernah dengar penyakit kritikal ni. Zaman Taman P. Ramlee, zaman Jin Samsudin, zaman apa lagi akan pelakon-pelakon yang lain tu. Zaman-zaman itu, pada ketika itu, zaman kalau macam kita ni, zaman cerita Satria Baja Hitam pada ketika itu, dengar, ingat tak? Zaman Gaban. Zaman pada ketika itu jarang-jarang ataupun kadang-kadang kita dengar penyakit kritikal begini wujud. Tapi sekarang tuan-tuan, umur 25, umur 23, kadang ini selalu kedengaran kawan sahabat kita ni terkena penyakit yang sebegini. Nampak tak? Penyakit itu pun satu hal juga, tetapi ada benda yang kita kena fikir adalah tentang pembiayaan ataupun dari segi kos untuk merawat penyakit-penyakit yang dihadapi pada ketika itu, tuan-tuan. Persoalannya mana dapat duit? Kalau dia memerlukan sebanyak duit 100,000, kanser misalnya di kalangan wanita, kalau macam kanser payudara memerlukan duit 100,000, 200,000, di mana mau dapat? Mungkin dia pandai jawab. Saya kan ada simpan di tabung haji, saya kan ada simpan di SB. Dia pandai menjawab pula. Contohlah kan. So cakap dengan dia, berapa lama encik menyimpan dekat SB tabung haji ni? 5 tahun, 10 tahun. Kalau terkena hari ni, habis 10 tahun punya simpanan lah. Tapi tuan-tuan, kalaulah encik bijak juga sedikit, alihkan sedikit simpanan selama ini yang ada, simpan di tabung haji, simpan di Zuris Takaful, sekurang-kurangnya penyakit kritikal ini akan dapat dibantu seandainya berlaku. Ini yang kita perlukan. Maknanya dalam kita menyimpan duit, tidak terusik pun simpanan kita dalam Zuris Takaful itu sendiri, malah di cover, dibantu, dilindungi seandainya penyakit kritikal ini datang tanpa diundang. Nampak? So siapa yang boleh bantu di sini? Kalau terkena penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, penyakit dan sebagainya ni, bank boleh bagi tak? Nampak? Di situ tiada. Bank tidak akan bagi apa-apa pun. Tabung haji ada tak amal jariah ataupun bantuan dari segi yang boleh diberi? Koperasi pun sama. Persoalan di ASB pun sama. Adakah mereka bagi? Ini menjadi persoalan besar lah untuk kita kena fikir juga, tuan-tuan. Jadi yang kedua pula di sini adalah kalau kita pasal selain penyakit kritikal, bagaimana pula dengan kecacatan kekal misalnya yang berlaku? Tuan-tuan bekerja hari ini kan, encik bekerja hari ini kan, pernah tak terfikir, na'udzubillah lah, pergi tak kembali dan mungkin terpaksa ditimpa, mungkinlah ketika itu ditimpa kemalangan yang menyebabkan berlakunya lumpuh.
Ada tak bantuan-bantuan yang diberi oleh tempat-tempat institusi kewangan yang kita sebutkan tadi, iaitu bank, tangguh haji, koperasi dan SB? Sekali lagi, benda ini tidak akan dibagi sama sekali. So di sini akan adanya satu tabungan yang ajaib yang akan dapat tuan-tuan tidak akan sangka. Selama ini yang kita tidak pandang, rupa-rupanya inilah yang membantu. Itulah namanya Zuris Takaful. Yang seterusnya Airline Hospital. Sama juga ceritanya. Oleh hospital ni, kalau simpan di bank, kalau kita terkena denggi, hospital tidak akan bagi Airline harian sehari RM100. Seandainya kita terkena tahan di hospital swasta atau kerajaan yang memerlukan banyak kos-kos bil yang akan ditanggung, kalau di hospital tu selamat jugalah. Walaupun selamat, contohlah dibayar RM1, RM2 ataupun RM10 sehari sekalipun, encik akan terima allowance hospital ni RM100 sehari daripada Zuris Takaful. Bagus ke bagus? Tabung haji ada bagi? Tak ada. Koperasi ada bagi? Tak ada. SB apatah lagi? Tak ada. Yang seterusnya adalah tabung khairat kematian, encik. Encik pernah tak terfikir, memanglah kalau macam encik, contohlah berlaku siapa-siapa lah, meninggal dalam satu taman, dalam satu kampung, akan kita gunakan duit khairat masjid ni tadi untuk membiayai kos jenazah yang kita terpaksa uruskan sesegera mungkin. Mungkin kita akan dapat 200-300. Tapi sebenarnya banyak kita tak fikir bahawasanya meninggalnya satu ketua keluarga ni akan menyebabkan apa yang berlaku. Akan berlakunya beban kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan, tuan-tuan. Maknanya di sini sekali lagi kita bandingkan, bank ada bagi tak khairat kematian sebanyak 200,000 ataupun 300,000 ataupun setengah juta kita akan terima. Tabung haji pun sama juga. Bukanlah kita nak condemn tabung haji tu, tidak. Cuma kita terima hakikat bahawasanya seandainya berlaku hari ini, ada tak khairat kematian dia bagi? Mungkin saya yakin dan saya rasa tabung haji akan bagi mungkin sekadar 500 ke 1000 sebagai tu saya kata tadi macam khairat kematian biasa sahaja. Tetapi bila mana encik menyimpan dekat Zuris Takaful, encik akan dapat sekurang-kurangnya lah ikut umur dan bajet yang tuan-tuan letak, 300 ke setengah juta, ke 300,000 hingga ke 500,000 khairat kematian ni tadi, yang akan membantu encik punya anak dan isteri yang ditinggalkan. Sudah pasti duit ini boleh digunakan mungkin 5 ke 10 tahun akan datang. Segala perbelanjaan, tempat tinggal dan makan minum ini masih lagi terjamin. Sekurang-kurangnya kita usaha. Bayangkan kalau kita tidak ada, dapat sekadar mungkin khairat kematian dekat surau tu je lah. Jadi ini satu alternatif. Yang seterusnya, pengecualian cukai pendapatan. Dalam banyak-banyak kita menyimpan dekat bank apa semua ni, boleh tak boleh kurangkan cukai, dapat pelepasan cukai untuk kita membuat tabungan? Tidak boleh. So di bank, tabung haji, koperasi, SB sekali lagi tidak ada rebate ini. Tapi di Zuris ni kalau kita menyimpan, sekurang-kurangnya setahun ada 7,000 pemencah cukai maksimal, encik akan terima. Bagus ke bagus? Yang seterusnya, zakat. Adakah bank boleh menyediakan ataupun membuat deduction zakat dengan saving kita simpan? Itu mungkin ada, mungkin tiada. Saya tidak pasti. Tabung haji saya pasti memang ada, sebab kita faham dia ni Islamik, fully Islamik kan. Koperasi kita nak pasti. Kalau dia ada majlis pengusaha syariah jadi audit apa semua, kita mungkin ada. SB mungkin ada. Saya tak pastilah adakah bila mana orang tu terima dividen terus akan ditolak zakat, kan itu mungkin tuan-tuan boleh rujuk semula lah. Tetapi dengan adanya Zuris ni, encik ada menyimpan, ada simpanan. Di hujung matang masa pension nanti, masih dia time masa habis tempoh nanti, simpanan itu sebenarnya telah dizakatkan setiap tahun. Apa perlu risau kan? Yang seterusnya adalah, adakah bank, menjadi persoalan lah, ada membuat untuk simpanan amal jariah kita untuk akhirat? Ini mungkin ada, mungkin tiada, bergantung kepada bank sekali lagi. Tabung haji insyaAllah mungkin ada jugalah. Koperasi itu sama juga, PT-PT kita tak pasti adakah tidak ada. SB pun namanya kita tak pasti adakah tiada. Tapi yang pasti dan solid
dengan menyimpan dekat Zurich Takaful ni sudah pasti amal jariah tu ada. Sebab kalau kita bincangkan tentang satu akaun simpanan yang kita buat ni kan, dalam minggu lepas kita ada bagi tahu dia ada dua pecahan akaun kan, satu akaun simpanan, satu akaun amal jariah. Jadi tuan-tuan tidak perlu risau tentang amal jariah yang dipikirkan, adakah kalau saya mati nanti akan meninggalkan amal jariah yang perlu kita jadikan sebagai saham akhirat. Itu bukan menjadi persoalan besar. Sebab memang secara otomatiknya produk ini memang terbentuk sedemikian. Ada amal jariah dia. Dan ingatlah, sematinya anak Adam akan meninggalkan semua perkara kecuali 3 perkara, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Kalau kita cikgu, okeylah. Kalau kita bukan cikgu, macam orang biasa, adakah amal apa tu ada yang kita boleh jariahkan untuk jangka masa panjang, untuk selama-lamanya kalau kita meninggal? Mungkin tiada. Yang kedua, anak yang soleh. Okeylah, kalau anak kita soleh. Kalau dia tidak soleh, macam mana? Walaupun dia nama saleh kan. Yang pastinya yang ketiga, kalaulah kita meninggal dunia, kita ada amal jariah yang kita boleh buat sepanjang masa, sepanjang bulan, selama bertahun-tahun pula tu. Inilah dia tempat dia. Mungkin kita boleh bayar zakat ataupun boleh buat amal jariah tempat lain, tapi itu mungkin secara berkala, secara bermusim ataupun ikut bajet. Tapi tuan-tuan, percayalah, dengan menyimpan dekat Takaful Zurich ni, memang ada setiap bulan dia punya amal jariah dia. Kita lelaki contoh, setiap minggu, bolehlah kita menyimpan atau membuat amal jariah tabungan di tabung masjid tu kan. Ataupun paling tidak pun memberi senyuman lah, sebab senyuman pun satu sedekah kan. Tapi kalau kita tidak ada duit pada ketika itu, ataupun kita sekadar mungkin tabung lalu, tapi kita tertidur terlena dikala kita mendengar khutbah, bagaimana? Tapi dengan adanya pemotongan gaji, pemotongan akaun bank, arahan bank dan sebagainya, encik tidak akan leka, terlupa, malah ada disiplin dan komitmen yang kuat untuk membuat simpanan dekat Zurich Takaful. Dan insya-Allah selama mana kita menyimpan ini adalah saham kita, bukan setakat di dunia sahaja, malah mungkin pasti akan dapat di akhirat. Kalau kita simpan di bank, kalau kita simpan di SB, itu gambaran-gambaran saham-saham yang ada di atas dunia yang kita terima. Tapi yang pasti dengan adanya dekat Zurich Takaful ni, kita akan dapat juga di bijak sana, di akhirat sana yang kita akan dapat. Jadi berbalik kepada perbandingan keseluruhan di sini, adakah encik masih lagi berharap simpan di bank, tabung haji, koperasi, SB? Saya mencadangkan encik buka juga satu akaun khusus untuk di Zurich ini. Sekurang-kurangnya, seandainya ada yang paling kita takuti, yang pasti akan berlaku, umur, tidak kira umur, iaitulah penyakit kritikal. Siapa agak-agak yang boleh membantu kita seandainya adanya penyakit kritikal ni, kita ada simpan yang boleh membantu memberi duit kita sebanyak RM100,000. Perlukah kita membuat dana kecemasan tabungan, membuat rayuan di Facebook, membuat rayuan di surat khabar ataupun di radio dan sebagainya? Jadi baik kita bersedia sekarang, jangan masa sakit baru mondek. Sebab bila tuan sudah berada dalam kesakitan, tiada lagi lah manfaat sedemikian rupa. Sekurang-kurangnya kita kena bersedia menghadapi sebarang dugaan sebelum dia datang. Sebab jangan katakan insurans tu menipu ataupun takar tu menipu. Kalau customer tu sendiri yang tidak membuat keputusan pada hari ini, sebab bila sakit baru mau masuk. Mana boleh begitu? Tidak adil. Sepatutnya encik kena ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa dia? Itu kalau encik tuan-tuan kita ni ejen hafal ni okeylah. Saya pun kadang dalam 5 tu kadang saya terlupa juga. Jadi kalau ingin melanjutkan lagi skrip tu, memanjangkan lagi 5 minit, cuba ulas tentang ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara tu. Dia akan memberi kesan, impact yang kuat jugalah. Itu nanti teks sebagai ni boleh dianggap sebagai ustaz juga sebenarnya. Ustaz Takaful kan. Jadi boleh juga ulas benda tu, boleh juga panjangkan lagi kita punya kenyataan untuk mengatakan ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. So mana encik mau pilih? Simpan Zurich okey atau okey? Kalau kita okey di sini IC saya tolong isikan, saya ada borang di sini yang perlu saya dapatkan maklumat encik. Nampak? Macam inilah presentasi dia.
Ini pun kalau kita menggunakan satu kaedah tools ini pun boleh juga memberi kita punya presentation yang lebih mujarab lah, yang lebih mantap padu. Belum buka lagi yang piramid tu, belum lagi buka tools yang lain, nampak? So kalau habis di sini klien tu setuju, okey, jangan kita cerita benda yang lain pula. Kita fokus di sini saja. Kalau betul lah customer tu dia setuju memasuk dan kita bagi dia pengharapan untuk dia mengisi sekarang, akan dapat perlindungan serta merta. Serta merta maknanya mungkin ambil masa sejam dua lah selepas itu, sebab kita mau balik rumah mau key-in kan, begitu. Jadi ini dia punya saranan juga. And kalau kita membuat dan jumpa customer, kita bolehlah jadikan ini sebagai teknik persembahan yang boleh membantu. Tidak semestinya ada jaminan close, tidak. Sebab kita kena menggunakan segala bentuk tools ataupun segala bentuk peralatan yang ada dalam tangan. Ada soalan? Okey, jelas. Simple saja. Ada soalan? Bos, Ya. kalau kita ambil polisi dengan bos, biasanya tuh dalam polisi dia ada polisi dia akan masuk, ada polisi dia tidak akan masuk yang khusus protection, betul bos? Jadi yang khusus protection nih, yang saya paham bos, dia akan ada amal jariahnya kan? Okey. Khusus protection tu untuk senang faham, dia ni adalah tambahan kepada mendapatkan perlindungan yang lebih besar. Itu fungsi dia. Yang Jadi kalau contohnya bos, kalau macam orang yang tidak ada khusus protection tuh bos, dia punya amal jariah tuh macam mana bos? Dia still dapat ke atau dapat macam juga, dapat juga. Dapat juga. Maksudnya yang khusus protection tu sebagai ekstra manfaat kematian dan juga kecacatan. Ekstra. Maknanya kalaulah dia sekadar dia tidak dapat benda tu, tidak dimasukkan, mungkinlah ejen ke apa terlepas pandang. Sebenarnya itu saya kata di dalam satu akaun tu pun kan dia ada, memang secara umumnya dia akan ada pecahan dua akaun, satu akaun simpanan dan akaun amal jariah. Amal jariah tu yang akan tidak perlu dipikirkan lah sama ada perlindungan ataupun amal jariah tu diterima atau tidak. Oh. Oke bos, oke. Ya. Ya. Yang lain? Berapa orang sini ya? 8 orang saja. Jelas. 1, 2, Yang 3, lain? 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Oh, yang lain? Masih berbungkus barangkali Bungkus itu pula, pasal ya. awal hujan. Hujan kan? Kan? Ya. Ada segitu jiwa. Iya, Ya Bang. habis kalau tak join sudah dipanggil. Itu saya rasa dia masih tidur. Orang nggak perasan kan? Iya, Oh, dia? Bang. Orang nggak perasan, nggak tengok grup berapa jam sudah. Itulah pada saya cakap terus terang saya masih tidur. Iya kan? Malam minggu, Pak, malam minggu. Saya cakap terang, kalau saya datang itu saya sibuk tuh, bukan saya tidur. Saya tak cakap, Pak. Saya cakap yang mana tidak adil ini. Iya, Ini Bang. hari. Pasal kalau bilang kerja di pejabat apa semua, digaga puang. Iya, dijaga harapan. Nampalah Nah, biasa Sudah. saya tengok juga tuh, kita punya temu janji nih setiap kelas. Tapi masalah sibuk kita jadi tidak boleh join. Ya. Masalah lain lagi di estate. Iya. Oke, ya paham. Terus tersinggung pula. Bukan tersinggung. Dapat. Itu semua hidup. Siapa tersinggung, apa boleh buat lah. Ya, itu semua cakap dugaan. ya. Betul, Pak. Ya, itu dugaan tu, cabaran tu. Jadi Datin, Ya. besok saya bagi 5 number kawan saya. Kau tolong call. Besok lah
saya bagi number kawan saya kau call. Sorry. Macam tu lah. Hari Senin bah? Ya. Masih tidur? Hari Senin. Tidak. Hari Senin mana ada tidur. Habis kadang-kadang ya kita sambung-sambung cerita lah Eddie. Ya, terus Kadang-kadang kawan ni kalau sesama kawan dia terlampau mesra, nantilah dulu, pelan-pelan dah dulu. Kan? Ya, banyak alasan kan. Jadi saya mau buat kerjasama dengan si Datin. Pasal aku tengok dia ni macam pandai lah bijak. Ya, bro. Halo. Thank you. Jadi jangan makan sendiri ya. Ya, bro. Ya, makan Yang mana kawan saya yang terlampau mesra ni, bila saya cakap pasal takabul dia senyum. Apa pelan-pelan dia bilang dulu. Lain. Kan? Tapi kalau orang lain yang approach, barangkali dari mana dia layan. Begitu bang. Jadi kita gunakan kita punya macam ni lah. Ya, Datin platform lah. masuk. Ya. So ada satu lagi yang boleh memberikan kita punya teknik persembahan yang menarik lah. Ini yang paling simple, yang mudah diikuti lah. Sebab yalah, saya akui adalah teknik-teknik yang lain yang dibuat, yang dikongsikan oleh kita punya cikgu-cikgu dalam gemilang kan. Macam itu hari yang dikongsikan oleh cikgu admin kan, Eddie admin yang masa di kelas, yang masa dia datang hari tu, iaitulah garis namanya garis kehidupan, lifeline, teknik presentation lifeline. Dan benda tu pun sama juga didapati oleh daripada kita punya Andy. Dan bagi saya memang persembahan tu cukup solid lah, saya tidak nafikan. Tapi dalam banyak kita ni ada yang boleh ikut, ada yang tidak boleh ikut lah. Tapi macam mana sekalipun, saya tidak dapat ikut jugalah 100% cara tu. Sebab memanglah kita boleh cerita pada semua, kalau orang tu cepat dia pick up, terus dia buat persembahan solid-solid sama apa yang diterangkan dan apa yang dia dengar, dia boleh terangkan balik kepada customer. Okey lah. Sebab bagi saya yang boleh follow tu memang orang yang genius lah. Sebab admin tu memang saya nampak orang yang genius. Dia macam Eddie Wan Yusof juga. Dia ni kategori orang yang genius lah, yang boleh ingat satu perkara terus dia boleh ingat. Tapi saya ni kurang sikit dari segi ingatan dari dululah. Saya ada satu cara pula yang berbeza, yang saya gunakan cukup memberikan hasil pula. Dan ini juga yang saya gunakan semasa untuk membuat talimat. Nampak? Ini juga yang saya guna pakai untuk membuat talimat. Apa dia tu ini adalah satu teknik persembahan yang ada skrip depan mata. Skrip. Jadi yalah, kalau macam dibentangkan oleh contohlah kita punya ID hari tu di admin kan, dikongsikan, okeylah. Cuma masalahnya kita tidak ada skrip, kita tidak boleh follow, melainkan kita rakam dan kita boleh ikut. Dan mungkin rakaman itu pula perlu diulang tayang mungkin sampai 10 kali baru kita ingat. Dan kalau kita buat apatah lagi senang kita ingat. Tapi yalah, kita ni manusia yang mudah lupa. Saya pula mencari alternatif lain lah, dan ini yang saya guna pakai. Dan begitu juga lah yang saya guna untuk mengajar ejen-ejen baru dan lama lah, dan masih boleh digunakan pakai dan masih relevan sehingga sekarang pun. Iaitulah satu perbandingan ataupun satu teknik persembahan perbandingan lah, senang cerita. Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Ini sebagai uji kaji lah, ulang kaji lah. Sebelum ni kita pernah terangkan juga sebagai offline ataupun online kan. Waktu di Tawau yang baru ni pun saya terangkan juga dengan kita punya kawan, iaitulah siapa? Masna kan. Ini yang saya ajar juga dengan dia secara face to face lah. Jadi ini boleh membantu kan. Boleh kita mula? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dengan customer ataupun prospek kita jumpa tu, dalam banyak-banyak kita dapat terima gaji kan. Setiap bulan berapa yang kita boleh allocate, yang kita selalu simpan di bank tu secara konsisten, berapa? Kalau dia bela-bela apa semua, ada tak simpan 300 ke 400, bergantung kepada gaji yang kita dibagi tahu olehnya lah. Kalau macam dia ni oil and gas, itu gaji 20,000. Gaji 20,000 kan kurang 100,000 sebulan kita kena cadangkan.
Tapi ini dalam keadaan yang biasa punya lah, ataupun orang biasa ni kita jumpa yang gaji mungkin 1,500 ke 2,000 ataupun 3,000, ataupun paling tidak pun cikgu lah, ataupun pegawai-pegawai kerajaan kan. Kita cakap dengan dia, ada tak simpan sebanyak duit yang kita tu berapa selalunya sebulan. Kadang memang orang ini adalah soalan yang paling mungkin juga sensitif dan mungkin juga berat orang mau beri jawapannya, tapi tak apa, kita tolong jawab. Ini pengalaman saya sendiri ya. Memang berat orang mau jawab, berat membuka mulut untuk memberi penerangan tentang bagusnya apa ni berapanya dia simpan setiap bulan. Memang sensitif. Tapi tak apa, kita tolong jawab sajalah. Sebab untuk menjimatkan masa, untuk menjaga dia punya emosi. Takut dia tersentak kan. Tapi tak apa. Ya, ada tak simpan dalam 300 bulan ataupun 400 lah kita mulakannya. Pen tak makan. Salah. Sudah makan? Pen belum makan lagi. Awal kenapa? Pen tu macam saya pun belum makan. Iya, Pak. Ya. Nggak makan apa ini kan? Oh iya. Makan sama-sama kambing. Iya, makan kambing. Baru masuk Pak Rahman ni kan, patut tutup pintu sudah tu kalau lebih daripada setengah jam. Iya, Pak. Ya. Sudah Gimana tuh? Udah selamat Kemana? bos. Boleh sebo, tetap mau puasa kan? Timbalannya Di mesti rumah- awal. Ada kenduri arwah. Iya. Ya, lupa lah semua setup dia punya pensel ni. Macam mana? Buka video Pak Rahman. Iya, Pak. Itulah makanan yang suka lapar nih. Tak betul Ya, ya, kan? ya. Kak, Alzheimer. Pakailah tudung, mertua Kau- makan. Ya, pakai Kau tuala pakai semua topi. boleh. Kalau anda bertudung pakai topi saja. Alzheimer. Ini Pakai topi je. Ada si Rahman sini. Rahman, bila kita datang Rahman? Bilang terletakkan. Jangan menunggu. Sudah makan. Jangan kita. Tolong tengok siapa ya. Masya Allah. Hai, jam apa tu? Ui. Macam sarang burung lah. Iya, Pak. Berkicau-kicauan. Ya. Okey. Masih baik, boleh. Ada pen lain ke bos? Tak makan. Jap. Okey sudah. Puasa, ada puasa sunat. Ay. Iya, Pak. Okey, kita cakap tadi ada tak simpan dalam 400 bulan? Kalau kita simpan di bank, tabung haji ataupun ASB, apa yang kita dapat? Yang pertama, simpanan lah. Betul. Betul. Yang kedua, pelaburan lah. Selagi masih hidup dah. Ya. Yang kedua, pelaburan. Yang ketiga, bonus lah. Kalau Ya. ada. Kalau ada lah, simpan DSB ataupun tabung haji, memang ada lah. Apa lagi persoalannya? 3%. Itu persoalannya lah. Apa lagi ada? Tidak ada itu jangan. So di sini kita mencadangkan Encik supaya bijak sedikit untuk mengalihkan sedikit simpanan ini daripada poket kiri ke poket kanan. Duit itu rasanya kurang atau tidak? Kurang atau kurang? Kurang atau lebih? Tidak akan kurang. Sebab apa? Daripada 400 ni cuba alihkan simpanan tu ke simpanan lain, iaitulah RM200 simpan dekat Zuris Takaful.
apa yang encik dapat? Maknanya duit di sini saya tadi berkurang atau tidak? Sudah pasti jawapannya tidak berkurang, malah dia stagnan ataupun equal. Pindah daripada poket kiri ke poket kanan. Kan? Tidak kurang lah, maknanya masih lagi maintain 200 dekat bank. Lepas tu kita alihkan pula yang 200 ni dekat simpanan dekat Juris Takaful. Apa yang encik dapat dekat Juris Takaful ni? Okey, akan dapat juga simpanan, pelaburan dan juga bonus lah. Plus, ini yang kita mau cerita ni adalah yang lainnya adalah yang saya senaraikan ni nanti. So dengan adanya menyimpan dekat Zuris akan mendapat satu lagi tambahan. Encik akan dapat, iaitulah seandainya berlaku kita bicara pasal kematian sebab apa ni, benda yang paling dekat dengan kita tapi tidak tahu bila akan berlaku. Apa dia? Ikut Imam Syafi'i, kematian. So seandainya encik seandainya lah berlakunya kematian, apa yang encik akan dapat? 300,000 lah. Ini sebagai daripada sumbangan takaful, duit orang ramai bagi derma kat kita, kepada isteri dan anak-anak. Simpan di bank ada tak? Tabung haji ada tak? SB ada tak? Tak ada. Jawapannya tak ada. Jadi adanya dengan menyimpan dekat RM200 sebulan, encik akan dapat dana khairat kematian ini, hibah ini. Bukan kematian kita selalu sebut, yang paling manis tu kita sebut hibah lah. Hibah sebanyak RM300,000 yang akan seolah-olah menggantikan gaji kita ni kalau kita kalau sudah tiada lagi dalam kita proses dalam kita mencari nafkah, mencari kerja setiap tahun sepanjang tahun. Macam tu. Yang kedua, encik akan dapat juga seandainya berlaku kecacatan, sama juga dapat RM300,000. RM300,000 ni, kecacatan ini dianggap sebagai income protection lah. Income replacement. Kenapa? Encik gaji RM4,000, RM5,000 hari ini. Benar tak terfikir kalau gaji itu terputus? Bagaimana ingin meneruskan bayaran-bayaran CCM kereta, rumah, hutang kredit kad, hutang PT-PT dan sebagainya? Sebab encik tidak boleh bekerja sekarang ni. Sebab sudah pasti company tidak akan membayar gaji encik sebanyak RM4,000 ke RM5,000 sebulan lagi sebulan selepas kejadian berlakunya kecacatan. Jadi inilah yang akan membantu. Malah kalau dekat simpanan di bank tidak akan memberi bantuan sebanyak duit ini. Ada simpanan yang encik simpan sebanyak itu jugalah yang encik akan terima. Tetapi dengan adanya encik menyimpan sebanyak 200 ini, walaupun sebulan 2 bulan menyimpan dekat takaful, tiba-tiba berlakunya musibah, encik on the spot akan dapat RM300,000 ni sebagai income protection. Okey. Terusnya lagi seandainya berlakunya kemalangan, akan dapat tambahan lagi lah RM40,000. Seandainya kemalangan itu pula encik mendapat MC, akan dapatlah ikut hari berapa yang encik dibagi. Mungkin dalam RM40 ke sehari lah, macam tu juga kiraannya. Yang keempat adalah manfaat hospital, encik akan dapat RM100 sehari. Seandainya 7 hari akan dapat RM700. Perbandingan dengan bank, jangan lupa, kalau di bank tidak akan dapat terima manfaat hospital sebegini banyak, apatah lagi tabung haji dan ASB dan sebagainya tidak akan terima. Tetapi sekurang-kurangnya bila mana encik mendapat NC di hospital, kena tahan dekat hospital selama seminggu, encik dapat RM700. Bagus. Yang kelima, ini yang kita sebut sebagai penyakit kritikal. Seandainya berlaku, kita akan dibantu sebanyak RM200,000 ni untuk membuat rawatan kos penyakit kritikal yang mungkin berlaku. So di bank dapat atau tidak? Tidak dapat. Malah bila mana kita mendapat ini adalah secara percuma, tidak perlu bayar balik pun. Ada orang yang sebelum ni kita pernah jumpa, dia cakap dia beli sukat simpan emas. Baguslah simpan emas tu kan. Tapi persoalannya, bagaimana kalau berlaku penyakit kritikal, emas itu terpaksa digadai untuk mendapatkan tunai untuk membuat rawatan penyakit kritikal. So duit pun habis, emas pun habis. Malah silap-silap mungkin rumah pun tergadai. Kenapa? Sebab kita pentingkan nyawa kita untuk meneruskan kehidupan, memerlukan kos yang banyak.
Tapi di sini encik cuma menyimpan komit sebanyak 200 bulan sahajalah. Malah encik akan dapat 200 ribu ni percuma punya rawatan penyakit kritikal. Okey. Yang keenam ni tak ada. Saya sengajalah tak ada sebab ini sebagai advantage kepada orang yang menerima ijazah persembahan perbandingan hari ini. Kalau dia tak hadir, dia mungkin buta-buta. Saya dia terima ni tapi tak tahu guna. Dia tak tahu guna teknik ni kan. Begitu. Yang ketujuh adalah encik akan dapat juga, bukan semata-mata dekat tabung haji ni ada badal haji. Di Zurich ni pun ada badal haji. Seandainya encik tidak dapat menunaikan fardu haji, di pertengahan jalan berlakunya kematian, badal haji ni badal haji. Badal haji ni akan memberi harapan walaupun kita meninggal ni, Zurich akan uruskan badal haji ni untuk dikerjakan selepas kita meninggal. Okey. Yang ke-8 adanya juga pendidikan dan percuyatan. Mari kita boleh duit ni boleh bergerak ya. Simpanan kita ni adalah berbentuk saving, boleh digunakan untuk pendidikan untuk anak juga. Kan? Yang seterusnya, yang ke-9, ketenangan dunia dan akhirat. Maknanya kita tidak perlulah fikirkan tentang akhirat sebab kita sudah ada dana-dana yang kita terima di sini, iaitulah zakat, wakaf dan juga badal haji. Nampak? Satu akaun saja dekat Zurich ni. Yang seterusnya kita boleh ketenangan dunia sebab kita boleh berfikiran untuk melunaskan hutang lah. Hutang apa? Mungkin hutang-hutang income tax. Nampak sekarang ni SSDN walaupun orang meninggal pun dikejar juga hutang orang yang meninggal ni. Nampak? Sebenarnya 300,000 amount yang diterima oleh waris ni boleh membayar segala hutang-hutang yang ada yang tidak disangka lah, yang mungkin tidak dideclare, tidak sempat dideclare kepada isterinya. Tiba-tiba dia meninggal tengah jalan, ada pula surat yang menuntut supaya hutang LHSDN ni, income tax ni perlu diselesaikan. Nampak? Nak terfikir tak benda tu? Yang seterusnya untuk saya tadi untuk kita ketenangan kita saham akhirat kita lah. Sebab kita di sini mana mungkin, contohlah kalau ada anak yang soleh, okeylah. Kalau kita cikgu, bolehlah ada ilmu yang dimanfaatkan. Tapi yang pastinya di sini adalah kita boleh ada sedekah yang berpanjangan ni. Sebab di Zurich ni adanya simpanan untuk amal jariah. Dan seterusnya harta pusaka. Dengan adanya 300,000 ni lah, kita boleh jadikan sebagai harta pusaka. Pernah tak terfikir kita boleh kumpul 300,000 ni, agak-agak berapa lama tempohnya kita kena terpaksa kumpul? Kalau setakat gaji 2,000, 3,000, simpan 200 ataupun 100 sebulan, mati hidup balik, hidup mati, mati hidup, mati hidup balik sampai 3-4 kali, tidak akan pernah cukup dengan duit sebanyak 300,000 ni. Tapi dengan adanya satu akaun hari ini, encik menyimpan hari ini, dalam masa besoknya on the spot encik ada 300,000. Setelah mana encik membayar tunai dan menerima nombor polisi dari saya, resit pertama secara official yang saya keluarkan nanti. Nampak? Polisi akan datang menyusul kemudian. Walaupun polisi belum keluar, tapi pelindungan sudah berlaku dan berkuasa serta merta. Okey, seterusnya potongan cukai. Dengan adanya menyimpan dekat Zurich ni, kita boleh dapat pengurangan cukai. Dan yang seterusnya, yang ke-14 yang di bawah tu, yang ujung-ujung tu, tak boleh nampak. Tapi nampak, ini sebagai tabung kecemasan kita. Sebab apa? Saatnya berlaku ujian menimpa, iaitulah terkena penyakit kanser dan sebagainya kan. Tabung-tabung kecemasan yang begini, agak-agak di mana kita mau cari? Persoalannya, adakah kita perlu menjual balik emas-emas yang kita tinggalkan? Mungkin juga kita terpaksa menjual rumah yang kita tinggal selama ini untuk mendapatkan cash secara segera, ataupun mungkin juga terpaksa pinjam dengan along, na'udzubillah min zalik. Benda tu boleh berlaku. Jadi ini yang akan memberi bantuan sebenarnya. Encik menyimpan komik hari ini, tak kisahlah apa sekalipun. Kalau encik merokok, cuba kurangkan merokok daripada setengah kotak sehari.
Kalau encik makan sampai 4-5 kali satu hari, boleh tak kurangkan menjadi 3 kali satu hari untuk mencukupkan RM200 sebulan ini. Sebab dengan adanya 200 inilah yang akan membantu encik punya keluarga dan mungkin diri encik sendiri akan selamat seandainya ada komitmen yang encik dan encik perlukan dan membuat keputusan pada hari ini sekarang. So berbalik kepada benefit yang kita senaraikan di sini, ada tak yang rasanya macam benefit yang tidak perlu bagi encik? Cuba tanya dengan dia. Ini kita sebagai komunikasi dua hala kan, jangan kita bercerita syok sendiri kan. Cuba bagi tahu dia, tanya dia. Betul. Ada tak yang benefit di sini yang encik rasanya tidak perlu? Kalau kita tanya persoalan tu, kita kena geleng kepala lah, mesti tak akan ikut, tak ada kan. Ni macam beda apa ni, kita punya bahasa pun bercakap, bukan setakat mulut kan. Kita punya bahasa, kita punya badan bercakap, body language. Cakap nada kan. Cakap geleng kepala. Dia pernah ikut geleng kepala, nada. Okay. Jadi ini akan memberi kita punya harapan lah untuk closing lah. Jadi kalau cakap nada, okay, sekali lagi ada benda yang saya ingin kongsikan adalah kita ambil simulasi ni ini satu tabungan okey. Kalaulah encik menyimpan dekat Zuris Takaful, ni Zuris Takaful di atas ni lah, encik akan membuat tabungan secara direct, secara langsung, tiada bentuk gangguan. Tetapi seandainya encik menyimpan di bank, simpan di mana? ASB. Tidak nampak tu. Tak nampak Oh, ada call masuk ni. Okey, nampak? Saya tidak nampak ni. Tak nampak? Bos, nampak. Kenapa kau? Yang lain nampak? Yang mana? Yang tadi tu ke? Yang tadi tu ke? Ini yang yang tabungan ni. 14 tu. Ya. Oh, Tak, yang bawah tu sudah habis sudah ceritanya tu, yang di bawah tu. Jadi Sekarang ada ni lagi. kita berpatah balik kepada yang yang ruang kosong di sebelah kiri tu. Kan? So yang di bawah tu okey. tabungan A dengan tabungan B kan. So tabungan B ni pula diandaikan macam kita simpan di bank, tabung haji dan juga SB kan. Bagus simpan di sini tapi masalahnya sejauh mana kita berdisiplin, sebab di sini banyak channel-channel kebocoran dia. Channel-channel pengeluaran yang mudah untuk dikeluarkan. Simpan hari ni, petang ni, simpan pagi ni, petang ni boleh buat keluar. Nampak? Simpan hari ni, besok boleh keluar. Sebab kita ni ada satu penyakit, sindrom penyakit pantang tengok duit banyak. Itu sindrom tu. So saat ni ada duit seorang tulis sini 10,000 yang kita kumpul bertahun-tahun lamanya kan. Dia ni berhantu ni, duit ni. Sudah-sudah kita terpaksa beli benda-benda yang bukan. Contoh handphone, harga iPhone yang 4,000, 5,000 tu kan. Tidak pakai sangat pun, tapi disebabkan trend dan juga mungkin semangat ingin minta puji saja mau tunjuk-tunjuk dengan orang, pandai-pandailah mengeluarkan duit ni apa cara sekalipun. Tapi dengan adanya simpan dekat Zuris ni, kita berdisiplin, kita simpan secara tetap dan adanya pemotongan setiap bulan melalui akaun bank. Kita tidak akan suka-suka membuat pengeluaran, sebab selagi mana kita menjaga aset yang ada di sini, aset yang 300,000 ni, inilah semangat dan roh takaful yang kita kena jaga. 300,000 tu, dengan adanya menyimpan 200 bulan, sekurang-kurangnya kita tidak mahu benda ni terusik ataupun tergugat. Dengan adanya semangat menyimpan di Zuris ni setiap bulan, kita akan menjaga simpanan yang ada ni. Sebab inilah salah satunya. Kita tak perlu macam adanya rumah yang harga berjuta-juta, tapi kalau adanya berlaku musibah, terpaksa jual, ambil masa pula ingin ditunaikan, dicairkan. Jadi di sini sekali lagi kita mengajak encik menyimpan, lebih baik simpan di tabung A berbanding simpan di tabung B ni. Setuju atau setuju? Cakap nanti kan. Jadi
tanya lagi balik dengan dia, okey tak simpan 200 sebulan ni? Berbanding dengan simpan 400, duit banyak, okey bagus. Kan? Tapi nampak tak dia punya kebocorannya di sini. Simpan boleh keluar. Simpan boleh keluar. Tapi dengan adanya di Zuris ni, kita simpan hari ini, kita tidak boleh buat pengeluaran sesuka hati sebab kita terpaksa membuat komitmen dan disiplin. Boleh membuat pengeluaran di masa-masa tertentu, di hari tertentu, dengan jumlah yang tertentu, dengan amount yang tertentu. Macam itulah, semua tertentu. Sebab apa? Kita ingin menjamin kita punya aset ni sentiasa ada dalam tangan ni. 300,000 ni. Jadi sekali lagi dengan menyimpan, kalau 200 ni anggaplah macam berapa? RM3 ke RM4 ke RM5 sehari. RM5 sehari ya. 5 kali 3 150. So mungkin RM6 kan? RM6. RM6 sehari. RM7 lah, 210. 210. RM6 sehari ni kita akan dapat aset sebanyak 300,000, hampir suku juta. RM6 siapapun kan. Kalau merokok, berhentilah merokok, contohlah kan. Kalau suka pergi berfoya-foya kan, pergi melancong, kurangkanlah. Kita ingin menjaga RM6 siapapun. Nampak? So bila nampak RM6 tu memang nampak murah, memang betul pun. Cuma di darab sialah, kalau di darab sampai 30 hari dapatlah amountnya besar. Cuma itu sebagai mindset lah. Kalau rasa mahal-mahal lah. Cuma yang ini di sini kita ingin memberi jaminan ni, aset 300,000 ni, suku juta ni, untuk menjaga you punya kebajikan, isteri dan anak-anak, dan mungkin you sendiri. So bagus ke bagus menyimpan dekat Zuris ni. Cakap dengan dia. So ini salah satu cara jugalah bagi kepala orang tu lebih menerima secara seadanya. Dia tidak complicated lah. Lebih senang difahami kalau kita membuat perbandingan yang beginilah. Memang banyak cara. Seperti saya cakap tadi, melalui cara line tu, itu memang bagi saya cukup terbaik. Tapi sejauh mana kita ingin boleh memberi meniru wasi skrip, dan kita boleh follow dan ikut, dan juga yang penting closing lah, lebih mudah. So bagi saya kita ambil yang simple saja, simple dan senang difahami dan senang diterangkan dan senang orang terima. Ini salah satu, bukan bermakna ini satu cara yang terbaik ya, tidak. Ini sebagai salah satu cara untuk you buat presentation lebih mudah, senang, dan customer senang follow. Ada soalan? Jadi kalau rasa macam dia senang, okey semua, maknanya akan sebenarnya yang borang skrip ni, di belakangnya tu adalah borang cadang ataupun borang customer sebenarnya. Jadi nanti tuan-tuan kena dapatkan yang borang cadangan tu, tempelkan yang yang skrip ni di belakangnya. Jadi kalau orang cakap setuju tak menyertakan tu, start balikkan dia, itulah borang dia. Yang customer terpaksa dan harus isi lah. Ini salah satu cara untuk kita buat presentation. Salah satu sebab kita banyak 1001 cara lah. Kalau mau lagi ada cara yang begini, yang paling mudah, iaitulah mau. Ini contohlah kita tidak bawa peralatan semua ni kan. Kita mungkin ada kertas kosong dan tisu saja mungkin, ataupun pensel kan, ataupun pen. Jadi kita boleh buat macam ni juga, sama juga. Seandainya encik diberi gaji, ini pun antara yang paling saya suka lah. Seandainya encik diberi pilihan gaji 1,000, sekarang gaji minimal kan 1,600 lah kan, dengan gaji 1,500. Mana encik pilih? Nampak. Ini teknik persembahan Seandainya encik menyimpan, diberi pilihan gaji antara 1,600 dengan 1,500, encik pilih yang mana?
1.600. sekian. Nah, mesti orang akan pilih yang ini. Nah, tidak mau yang ini. Kenapa? Sebab lumrahnya manusia memang suka gaji yang besar, tidak mau yang gaji sikit. Tapi percaya tak tuan, saat ini saya cakap gaji sikit ni lebih baik daripada gaji 1.600. Percaya. Sebab orang sebenarnya orang akan apa ni tergamam, inquiry ingin tahu. Betul apa kau cakap ni kan? Okey, saya tunjukkan magic dia. Dia akan cakap betul ke kau ni? Betul lah kau ni. Kau ni baru minum ketum ke kau ni? Dia cakap kan, kau ni baru isap sabu ke? Betul. Nanti dia cakap dia begitu kan? Kenapa? Saya terangkan dulu Encik. Nanti Encik akan faham lah siapa yang isap sabu, siapa yang isap gam kan? Ya, betul. Kan? Okey, kita mulakan silap mata. Ini silap mata ni. Ni. Apa ni seandainya meninggal dunia, kan? Meninggal dunia, gaji yang banyak ni dah dapat apa-apa. Tapi yang ini dapat 200,000. Yang kedua, cacat ataupun kita istilahkan sebagai TPD. Tak terang. TPD sama juga. Yang ini tidak akan dapat apa-apa yang gaji besar ni. Tapi yang gaji sikit ni dapat 200,000. Yang ketiga, penyakit kanser. Kan? Encik akan dapat 80,000. Sorry, yang di anu ni tak ada. Ya, padam. Yang dapat gaji besar ni tak dapat apa-apa. Tapi di sini dapat 80,000. Yang keempat, masuk hospital benefit. Saat ini masuk hospital kerajaan dan swasta. Yang gaji besar ni tak dapat apa-apa. Ini dapat Betul. RM80 sehari. Yang keenam, yang kelima, apa lagi sini? PA. Yang gaji besar ni tak dapat apa-apa. Sini dapat 20,000. Seandainya meninggal meninggal disebabkan kemalangan, ada ekstra lagi 20,000. Yang keenam, apa ni, amal jariah. Ini tiada amal jariah langsung. Di sini ya ada. Banyak dia. Yang ketujuh, apa lagi ya? Zakat. 1.600 gaji besar ni tidak dapat apa-apa. Di sini ada. Yang ke-8, ini bijak di dunia saja. Ini bijak dunia, bijak sini dan bijak sana. Nah, apa? So sekarang encik mau pilih yang mana? Mau gaji besar ke gaji kecil? Dia akan cakap, cuba kau terangkan, dia bilang, kenapa boleh jadi macam itu. So, kalau itu kan kita akan pilih yang inilah. Macam mana? Senang saja, encik buka satu akaun. Buka akaun saja. Di Zuris Takaful encik akan dapat semua ni. Bayar 100 saja. Iya, cuma mengorbankan RM100 saja. Menyimpan bukan membayar sebulan. Nampak? Kalau di sini apa yang encik dapat? Memanglah nampak kaya kan? Habis bulan habis gaji. Habis gaji. So di sini kita bagi pilihan. Yang terbaiknya adalah kena ada membuat simpanan. Simpanan hari tua. Bagus lagi ni, Edi. Macam bagus pula ini, senang. Memang semua bagus. Tak, senang ni, senang. Ya. Ini di apa ni, di kala waktu-waktu kecederaan lah, kita langsung tak bawa senjata pun. Senjata dalam tangan, dalam beg tak ada, nak bawa.
Ah. Inilah sebenarnya ilustrasi sebenar. Kan. Ini yang paling simpel, Ini ini yang paling sambil- ngam kalau kita jumpa Ya. jumpa orang yang apa nih kerja-kerja Santai sambil sendiri. minum kopi Pak nih. Kedai kopi kan. Santai-santai sambil Santai minum saja. kopi. Ya. Ya, janji ada kertas putih bermodalkan air liur, pen dan juga apa namanya? Tisu. Satu gelas kopi belanja kertas dia. putih, kertas tisu. Nampak berapa sih modalnya tuh? Betul. Nampak. Tak sampai RM10 pun. Iya, Bang. Jadi ini saya kita terang setiap hari jumpa orang setiap hari inilah sebenarnya. Bukan lagi rahasia. Kita jumpa ini saya kita terangkan kepada customer. Oke, saya dapat satu bulan, saya mau bagi terangkan. Encik sekarang gaji berapa? Saya dalam 1000 lebih lah, 1000 berapa? 1003. Oke, kalau saya bagi cadangan, saya bagi contoh lah dengan 1300 dengan gaji 1200. Encik pilih yang mana? Adik pilih yang mana? Contoh budak-budak kan, yang budak-budak rider ni kah ataupun budak-budak kerani ni kan. Mestilah saya pilih gaji yang lebih besar dari 1300. Okey, nampak. Saya boleh saya terangkan nanti. Saya terangkan dulu. Terangkanlah seperti apa yang saya terangkan ni tadi ni. Jadi orang akan terfikir, terbuka mindanya. Itu yang kita mau. Jangan faham. Betul. Lebih sedar, lebih segar dia punya kefahaman dia. Berbanding life planning apa semua hibah apa semua. Ini kan kadang benda-benda yang sampai apa ni langit ketujuh kita terangkan kan. Message tak sampai lagi. Yang penting message tu yang ingin disampaikan lebih mudah orang terima. Jadi ini satu cara. Ini satu cara yang mujarab dan juga memang betul-betul silap mata lah untuk customer lebih faham, dengar lebih setuju lah kan untuk Betul. untuk dia follow. Ada soalan? Jelas. Jelas kan? Jelas. Siapa yang tak jelas tu dia hanya mendengar dari CCTV. Iya, saja. Bang. Okey ni. Tak perlu macam present yang canggih-canggih pun, tak payah. Bagi ni siap pun. Tak payah mau diterangkan yang yalah sampai langit ketujuh kan. Betul. Terangkan yang benar basic saya ni. Senang saya dipahami ni. Ini lagi mudah lah, betul. Ini lagi mudah. Ya, mudah. Untuk diingati senang. Maknanya benda ni print screen letak di handphone. Jadi contohlah sampai 8 poin ni kita terlupa kan. Dulu pun saya begitu juga. Saya ada kertas di sebelum jam kita exam meniru lah kan. Jadi kita jumpa customer, kita pandai-pandai lah selak-selak sikit kita punya kertas tu kan. Jadi lambat laun kita hafal lah. Buat hari-hari begini kan. Bawa buku, ada satu yang kecil-kecil saya pakai itu saya betul. Senang. Ya. Poket kan. Ya. Simpan di handphone lah. Jadi senang lah, maknanya setiap hari kita jumpa ni. Setiap hari jumpa ni. Memang lazat dan berkering lah dia punya tu persembahan dia kan. Betul. Ada soalan? Jam 11 sudah. So dapat ahang, banyak ahang dapat hari ni. Ahang ni benda-benda yang baru. Ahang ni lah gitu lah. Macam-macam terminologi dalam ini kelas takapul ni. Ya. Jadi sekarang dapat aha lah. Ahang. Kalau di Tawau ni ada lagi istilah dapat wahui. Wahui pula lah. Pun. Orang bertempat tak tahu. Ya. Saya tak tahu tu ah. Saya tak tahu tu. Apa dia? Wahui. Pantun. Pantun. Bukan bertempat di belakang teksi lama tu. Ada juga kan? Ada di situ. Oh. Kalau kau limpas, bang, beli wahui. Apa wahui? Teka-teki dia bilang. Ya. Lucu juga. So macam tu lah. Soalan-soalan kita tamatkan lah.
Coba jelasin sedikit kan hari ini kan. Semoga memberi manfaat lah. Perlu sudah nih menghayati itu. Iya, Bang. Maksudnya jumpa customer begitu saja lah, enggak apa ya. Pening-pening apa cara lagi yang mau diberitahu kan? Apa? Betul. Diulang nih bos untuk refresh. Ya. Baik